Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, baiklah pelajar, pada kali ini cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menyediakan akaun kawalan daripada buku catatan pertama yang terdiri daripada buku tunai, jurnal khas dan jurnal am. So, boleh rujuk pada buku teks muka surat 132, tapi kalau pelajar lihat pada muka surat 132 ni, memang dia beri arahan suruh sediakan ledger. Okey, tapi kita bukan buat daripada ledger lah. Kita akan terus buat daripada buku catatan pertama. So, terus kita ambil maklumat daripada buku catatan pertama ini. Okay, MS 175 buku teks. So, kalau kamu tengok pada buku teks, muka surat 175, dia akan ada pitasan minda dekat bawah ni. Cuma, pada soalan pitasan minda ni, okay, ni MS 175 tapi kalau kamu tengok dalam buku teks ni, dia kata pada buku teks muka surat 132. Dia tunjuk pula muka surat 132. So, saya dah paparkan di sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni adalah bahan-bahan daripada muka surat 132. Okay, dia suruh pindahkan ke dalam ledger yang berkenaan. Okay, yang dalam ni semua adalah daripada jurnal. Okay, daripada jurnal ni semuanya telah dipindahkan ke dalam ledger. Okay, ini semua ledger lah. Ini semua jawapan ledger. Daripada muka surat 132 ni semua adalah muka surat 132 telah dipindahkan ke ledger. So, ini adalah jawapan ke dalam ledger berkenaan. Okay, kemudian dia suruh tutup semua akaun dan sediakan akaun kawalan. So, kamu lihat buku teks. So, ini adalah buku teks yang telah saya keluarkan. Ini adalah buku teks daripada muka surat 132. Soalan 132. Soalan pada muka surat 132. Ini soalannya. Okay, pada muka surat 175, dia dah pindahkan terus kepada ledger. Tapi kali ni saya nak tunjuk daripada soalan asal, buku catatan pertama, macam mana dia buat akaun kawalan. So, kalau kamu pelajar lihat pada yang saya paparkan ini, okay, di bawah ini adalah jurnal belian. So, pada jurnal belian, dekat sini ada belian. Ada belian 21920. So, ini adalah data belian untuk akaun belum bayar. Ingat, akaun belum bayar belian. ABBB. Okay. Jadi, bila kita masukkan ke dalam akaun kawalan, dia akan jadi seperti inilah. Okay. Dia akan jadi, akaun kawalan belum bayar. Okay, dia akan jadi seperti ini. 21920. So, di bawah ini saya dah sediakan ruang. Di atas ni dah ada panduan jawapan. Just saya buat semula di bawah ini supaya kamu boleh nampak cara mengisi dan mengambil jawapan itu daripada mana. Okay, akaun kawalan belum bayar. So, bila kita akan isikan, kita akan masukkan tahun dia 2017, Jun 30, dan kita akan isi belian 21920. Dapat mana? Dapat daripada jurnal belian. Okay, 21920. Dan ada satu lagi iaitu pada jurnal pulangan belian. Okay, sebab saya kata tadi kan ABBB iaitu akaun belum bayar belian. Sama ada belian ataupun pulangan belian. Dia satu geng lah. Okay, jadi pulangan belian di sini 960. Dia akan jadi pulangan belian di dalam ABB. Okay. So, dia akan letakkanlah pulangan belian. Okay. Di sini. 960. Okay. Mesti ada yang tertanya-tanya. Kalau kamu lihat pada soalan ni, dia tulis kredit. Tetapi kenapa saya letak tadi tu jawapan dia dekat sebelah debit? Okey, yang kredit adalah akaun pulangan belian. Akaun pulangan belian yang kredit, dia akan tulis di sini, kredit. Tapi partner dia adalah kawalan. Okey. Akaun
pulangan belian yang kena kredit. Jadi pulangan belian kat sini Jun 30 dia kena debit. Tulis balik pulangan belian 960. So yang ini kita dah siapkan. Okay. So kena faham lah. Dia punya tajuk tu yang jadi debit atau kredit pada jurnal ni kalau kamu lihat. Yang ini adalah untuk tajuk yang ini. Okay, sekarang ni kita tengah buat akaun kawalan. So dia mesti terbalikkan. Okay, sebab dia partner. Okay, yang ni saya padam dulu. Kita dah selesaikan untuk belian dengan pulangan belian. Sekarang ni kita tengok jualan pula. Jualan. So jualan dia akan jadi ABT. Pulangan jualan juga adalah ABT. Akaun belum terima. 270. So kalau kamu lihat di sini, okey, ini adalah dia punya jawapan lah. Okey, kita boleh rujuklah cara kat mana dia masukkan. So pulangan jualan berada dekat kredit, jualan akan berada dekat debit. So kita masukkan dulu Jun 30 2017. Tulis dulu tajuk dia jualan 23850. Kemudian Jun 30 pulangan jualan 270. Okey, tapi pelajar kamu kena hati-hati. Kalau soalan ni dia beri baki untuk akaun kawalan belum terima yang 1 hari bulan punya, make sure kamu akan tulis dululah dekat atas ni. Okay, ataupun dekat sebelah kredit. Make sure kamu tulis dulu. Begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar. Kalau kamu jumpa yang baki BB iaitu yang 1 hari bulan, make sure kamu tulis dulu dekat atas ni. Maknanya dia akan berada dekat atas sekali lah sebab tarikh dia adalah Jun 1. Okay, kita akan teruskan. Kalau kamu tengok di sini ada buku tunai, di sini ada buku tunai runcit. Okay. Tips saya nak beritahu, buku tunai runcit semuanya adalah secara cash. Maknanya dia pakai duit. Bila dia pakai duit, dia tak akan ada hutang. No hutang. Bila dia tak ada hutang, jadi di dalam ini tiadalah akaun kawalan belum bayar ataupun tiadalah kawalan belum terima. Jadi buku tunai runcit tak payah lihat. Kita terus tengok saja pada buku tunai. Okey, di dalam buku tunai memanglah kita kata cash. Tetapi sebelum ini ada orang berhutang. Sebab itu sekarang ni dia bayar hutang tersebut. So siapakah yang berhutang itu? Tengok nama-nama yang ada di dalam buku tunai. So di dalam buku tunai di sebelah debit adalah akaun belum terima orang ataupun kedai. Okay. Di sebelah debit kita ada RSH Sendian Berhad dengan kedai Reza. So dua ini adalah akaun belum terima. Okay. Kalau kamu lihat dia ada nilai bank 800, yang ni pula ada diskaun diberi dan juga 6156. So kita akan buat yang bank dahulu. Yang bank tu kita ada 2 orang iaitu 8,000 dan juga 6156. So kalau kamu tekan kalkulator, berapa kamu dapat untuk bank bagi akaun belum terima. So kita akan jadikan bank. Kita akan jadikan perkataan 14156 ni sebagai bank di dalam akaun belum terima. Okay, dijadikan sebagai bank. Okay, kalau tadi tu dekat debit, buku tunai, so sekarang ni dekat akaun kawalan belum terima, dia akan jadi kredit. Tulis bank 14156 seperti ini. Okay, so selesai yang ini. Okay, kemudian kalau kamu lihat pada buku tunai ini, kita ada ruangan diskaun diberi. So di dalam ruangan diskaun diberi, kita akan ambil yang total kat bawah sekali Yang bawah sekali. Sebab kita takut ada banyak kan. Memanglah kita ada satu je. Okey, kita akan tengok yang kat bawah sekali. 684. So tuliskan sebagai diskaun diberi 684.
Diskaun diberi 684. So kita tulislah. Diskaun diberi 684. Okay, kita lihat pula pada buku tunai ni, kita dah selesaikan yang sebelah debit. So kita tengok yang di sebelah kredit pula. Kalau di sebelah debit adalah untuk belum terima, so apa yang berada di sebelah kredit adalah untuk belum bayar. Okay, jadi kita tengok siapakah orangnya ataupun siapakah nama kedainya. So nama kedai di sini adalah Syarikat Moshimo Sendirian Berhad sahaja. Kita tak ada lain. Tak ada nama kedai yang lain. Okay. So ini adalah kita punya ABB. Okay. Memandangkan 18144 berada di ruang bank. So kita akan letakkan bank 18144 di sebelah debit pula pada akaun kawalan belum bayar seperti ini. So kamu akan nampak lah. Okay. Jadi kita akan masukkanlah bank 18144. Okay, selesai yang ini. Kita lihat kat sini, kita ada diskaun diterima. So, diskaun diterima ini nilai dia adalah 2016. Okay, bawah sekali ni 2016. Jadi kita akan ambil terus nilai 2016 ni. Kita akan masukkan di sebelah debit akaun kawalan belum bayar. So dia akan tulislah sebagai diskaun diterima 2016. Diskaun diterima 2016. So selesai untuk diskaun diterima. So kalau kamu lihat pada Jurnal Am ni, di sini diberikan maklumat untuk modal. Okay. Diberikan maklumat untuk modal. Ini kalau kamu jumpa ada akaun belum terima ataupun kalau kamu jumpa akaun belum bayar di dalam Jurnal Am ni pada 1 hari bulan catatan pembukaan, ini yang akan jadi kamu punya baki. Dua ni akan jadi kamu punya baki BB. Memandangkan dalam soalan ni tiada nyata catatan pembukaan untuk akaun belum terima dan akaun belum bayar, jadi tiada baki BB. Sebab itulah di dalam akaun kawalan kita tadi tu tiada baki BB Jun 1 yang ditulis. Okay, so saya harap pelajar fahamlah. Kalau sebelum ni kan, kelas sebelum ni kan saya beritahu mula kita kena buat dulu baki BB kan. Tapi sebab dalam soalan Jurnal Am tidak dinyatakan pada 1 hari bulan catatan pembukaan berkenaan dengan baki BB. Jadi bila dia tak beritahu maka tak ada lah. Okay. Dan kita terus lihat pada tarikh yang seterusnya iaitu tarikh 17 hari bulan. So kalau kamu lihat di sini diberikan promosi dengan belian. Okay, diberikan promosi dengan belian. Soalan saya, kamu ada nampak tak perkataan akaun belum terima ataupun akaun belum bayar? Ada nampak tak perkataan ni? Tak ada kan? Yang ada cuma promosi dengan belian. So bila dia hanya ada promosi dengan belian, adakah perlu dia masukkan ke dalam akaun kawalan? Ini adalah kawalan belum terima. Tak ada kan? Okay, jawapannya tak ada. Manakala akaun kawalan belum bayar pun tiada nyata tentang promosi. Jadi, apakah kesimpulan yang kita boleh buat di dalam Jurnal Am? Okay, kamu lihat pada Jurnal Am, kalau dalam Jurnal Am ni, selagi dia tak sebut perkataan akaun belum bayar ataupun akaun belum terima, memanglah kadang-kadang dia tak sebut akaun belum bayar dengan akaun belum terima tu. Tapi kalau dia sebut nama orang ataupun kedai, itu dah tentu akaun belum bayar ataupun akaun belum terima. Sebab itu adalah ledger khas kita. Okay. Bila dia sebut nama orang, automatiklah dia adalah akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Tapi sekarang ni pada tarikh pembukaan tidak dinyatakan.
pada tarikh 17 hari bulan yang promosi ni pun tidak dinyatakan. So bila dia tidak nyatakan nama akaun kawalan belum terima ataupun akaun belum bayar, itu orang atau kedai, secara automatiknya tiada penglibatan untuk akaun kawalan. Yang atas ni pun sama. Tiada penglibatan. Okay, bila dia tiada penglibatan, secara automatiknya tiadalah macam kes buku tunai runcit tadi. Kita rujuk semula pada buku tunai runcit. Nama-nama di dalam butiran ni tak ada nama orang ataupun kedai. Okay, bila tak ada nama orang ataupun kedai, maknanya dia tak ada ABB ataupun ABT. Tiada. Sebab itu, dalam akaun kawalan belum terima dengan akaun kawalan belum bayar, dia tak terlibat. Okay, bila dia tak terlibat, maka selesailah akaun kawalan belum terima. Kita boleh terus kira berapakah nilai akhir. So, bila kamu dah selesai akaun kawalan belum terima ni, jom kita kira berapakah nilai akhir dia. Okay, memandangkan dia dah tak ada nilai-nilai lain yang perlu masukkan, kita buat garisan jumlah. So, make sure garisan jumlah mesti sebaris. Saya jumpa ada pelajar yang salah. So pastikan kamu sebaris. Antara debit dengan kredit, barisan dia mesti sebaris. Okay, sekarang ni kita lihat antara debit dengan kredit, mana lebih banyak. Okay, di sebelah debit, 23850 total. Di sebelah kredit, berapa total dia? Okay, 270 tambah 14156 tambah 684. Okay, berapa semua dapat? 15110. Sama tak? Okay. Mana lebih tinggi antara dua? Okay, so kita akan tuliskan yang tinggi di debit dan kredit. 23850, 23850. So yang ini kurang. Okay, bila yang ni kurang, maknanya kita akan tulis perkataan baki HB di sebelah kredit. Okay, so sekarang ni kita tolakkan antara dua ni. Berapa beza antara dua tu? 23850 tolak 15110, kita akan dapat 8740. Okay. Sekarang ni yang tak berkaitan dah boleh padam lah. Okay. Daripada Jun 30 kepada Julai. So tulis Jul 1. Baki BB 8740. Okey, selesailah akaun kawalan belum terima. Next, kita tengok akaun kawalan belum bayar. Tinggal nak totalkan sahaja. Okay, so sekarang ni kita totalkan. So saya akan buang yang tak berkenaan dulu. Okay, tahun 2017. So sekarang ni kita akan imbangkan. Pastikan buat garisan jumlah. So untuk kedua-dua debit dengan kredit, ini nilai dia 21920. Yang di sebelah debit, kalau kamu tambahkan 960, tambahkan dengan 18144 dan kamu tambahkan dengan 2016, kamu akan dapat semua ni total dia 21120. Okay, antara 21120 dengan 21920, yang lebih tinggi adalah di sebelah kredit. So kita akan tuliskan dulu yang tinggi dulu di dua-dua tempat. 21920 di debit dan kredit. Dan kita akan tolaklah ambil nilai 21920 ni, kita akan tolakkan dengan 21120. So lepas kita tolak, kita akan dapat berapa? Okay, kalau kamu tekan kalkulator, kita akan dapat balik 800. Okay. So yang tak cukup tadi dekat sebelah debit ni kan? Jadi kita akan tulislah baki HB 800. Dan padam yang lain yang tak berkaitan. Okay. Selepas kita padam yang tidak berkaitan ni, okay, kita akan masukkanlah daripada Jun 30 semalam, so hari ni akan jadi Jul 1. Baki BB 800.
So selesailah untuk akaun kawalan belum bayar punya imbangan. Okay. Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Pelajar boleh lihat di bawah video ni saya ada sertakan bahan, so pelajar boleh print lah, cuba buat sendiri. Okay. Dan ada juga latihan tambahan untuk dilakukan. So itu saja, kita akan jumpa pada video yang akan datang. Bye bye.